أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس أنفعهم للناس، أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di petang yang penuh kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat kita bersama-sama menyambung pembacaan kitab Al-Minah Al-Ilahiyah fil Adab Al-Islamiyah yang dikarang oleh Fadilah Al-Syekh Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musa Al-Syafi'i Al-Azhari Al-Naqsyabandi hafizahullah ta'ala, yang kita menggunakan kitab Anugerah Tuhan dalam Adab-adab Islam yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada petang ini kita akan menyambung kepada tajuk yang seterusnya, iaitu adab-adab bersedekah. Adab-adab bersedekah. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita ketahui bahawasanya amalan sedekah ini adalah amalan yang begitu mulia, amalan yang diajak dan diseru serta dilakukan oleh baginda Nabi SAW sebagai satu amalan yang sangat penting. Apa maksud sedekah? Apa maksud kita memberikan infak? Apakah maksud kita mengeluarkan daripada pembelanjaan harta kita, kewangan kita, apa sahaja yang kita miliki, kemudian diberikan kepada orang lain? As-sadaqah maksudnya kita memberikan harta kita, apa yang kita miliki, kepada orang lain dengan jalan yang sunat, iaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan jalan yang sunat. Kalau harta kita yang kita perlu keluarkan kepada orang lain yang dalam keadaan wajib, dinamakan zakat. Yang kita keluarkan zakat tahunan kepada zakat pendapatan kita. Kita keluarkan zakat fitrah, kita keluarkan zakat padi, kita keluarkan zakat ternakan, lembu, kambing, unta dan juga sebagainya, dan juga zakat daripada emas dan juga perak. Jadi semua itu adalah kita keluarkan, beri kepada pihak yang layak menerimanya, iaitu 8 golongan asnaf. Itu adalah zakat sedekah yang wajib. Maksudnya zakat yang perlu dikeluarkan itu adalah dalam bentuk wajib. Adapun kita memberikan kepada orang lain, juga mungkin daripada emas kita, daripada perak kita, daripada wang ringgit kita, daripada harta kita, rumah kita, makanan kita, ataupun kenderaan kita, apa saja yang kita miliki, kita berikan kepada orang lain dengan jalan yang sunat, bukan jalan yang wajib, maka itu dinamakan sebagai as-sadaqah, pemberian kepada orang lain. Jadi sedekah ini adalah benda yang begitu besar, ganjaran yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ianya sunnah besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sadaqah minan nawafil. Sedekah ini adalah daripada perkara-perkara sunat allati yatahaqqaqu biha qaraba al-'abdu min Allah azza wa jalla. Iaitu sedekah adalah perkara-perkara yang sunat yang memberikan realisasi seseorang hamba itu mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah adalah jalan yang paling dekat untuk kita mendekati Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Yang bermaksud, dan harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian. Kata Allah Subhanahu wa taala, harta-harta mereka ini adalah orang yang berharta, orang yang mempunyai kekayaan, orang yang mempunyai kemewahan, orang yang berada. Maksudnya dia bukanlah di kalangan orang yang fakir ataupun orang yang miskin. Jadi dia ada lebihan kewangan. Nah, apa maksud fakir? Dia perlukan RM10 tapi yang dia ada hanya RM2 ke RM3. Apa maksud orang yang miskin? Dia perlukan RM10 tapi dia ada hanya RM5 ke RM6. Maksudnya tidak mencukupi keperluan harian ataupun keperluan dalam kehidupan, tidak mencukupi. Maka dia tergolong dalam golongan fakir dan juga miskin. Adapun orang yang terkeluar daripada fakir dan miskin ini adalah orang yang melebihi, dia ada harta yang melebihi keperluan hidupnya. Nah, kereta dia pun mewah, kenderaan yang dia ada pun mewah belaka, bukan sebiji, dia ada 2 biji, dia ada 3 biji kereta. Kenderaan motor dia bukan ada sebiji, dia ada 2 biji, dia ada 3 biji, dia lebih daripada keperluan dia. Dia rumah bukan hanya ada ruang tamu, bukan hanya ada dapur, bukan hanya ada tandas, bukan hanya ada 2 bilik dan 3 bilik, bahkan rumahnya banglo, rumahnya besar. Bahkan bukan ada 1 rumah, dia ada 2 rumah, 3 rumah, 4 rumah. Ini nama dia orang yang terlepas daripada golongan fakir dan juga golongan miskin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dan harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian. Maka harta yang lebihan yang ada kepada orang yang berada tadi, iaitu orang yang kaya tadi, maksudnya harta itu dia kena faham bahawasanya ada hak yang perlu diberikan kepada orang yang memerlukan. Jadi ramai orang yang memerlukan, sebab tu Allah SWT sebut orang yang memerlukan termasuklah 8 asnaf yang disebutkan di dalam Al-Quran. Orang miskin, orang fakir, orang yang menuntut ilmu, ibnu sabil, orang yang berjihad fi sabilillah, orang yang berhutang dan juga sebagainya. Mereka ni adalah orang-orang yang memerlukan kepada pertolongan daripada orang lain daripada sudut kebendaan, iaitu material yang kita kena berikan kepada mereka. Zakat kita kena keluarkan, itu secara wajib. Namun perkara yang sunat ini adalah perkara yang juga kita tidak boleh ambil ringan, kerana ianya mempunyai mempunyai sifat dan juga mempunyai hak kepada orang-orang yang memerlukan tersebut untuk kita salurkan akan sedekah, infak kita kepada mereka. Kata guru kita dalam kitab, sedekah merupakan amalan sukarela yang dilakukan Muslim sebagai suatu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mengharap ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala, dan harta ini bukanlah zakat. Jadi sedekah ini adalah amalan sukarela. Tidak ada orang paksa kita. Tidak ada orang yang boleh paksa kita untuk keluarkan sedekah, kerana ianya bukannya wajib. Kalau ianya wajib, ada pihak yang boleh memaksa kita. Jangan kita kata bila perkara tu wajib, kita hanya dengan Allah. Tidak. Kita ada pemerintah yang boleh memerintah kita. Kita ada ibu dan ayah yang bertanggungjawab terhadap perilaku kita, yang boleh memaksa kita dan juga boleh memberikan teguran daripada sudut undang-undang dan juga kehakiman dan sebagainya. Jadi itu perkara yang wajib. Tapi perkara yang sunat, perkara yang disebutkan sebagai terpundak kepada diri kita sendiri untuk melakukan, tidak, kerana ianya kalau tidak dilakukan pun bukannya ianya haram. Orang yang tidak mengeluarkan sedekah, tidak ada masalah. Allah SWT tidak menghukum orang tidak mengeluarkan sedekah, kerana ianya hukum sedekah itu adalah sunat. Tapi kalaulah kita mengeluarkan sedekah sukarela, maka kita akan nantikan apakah kelebihan orang yang melakukan sedekah. Sebab tu baginda Nabi SAW sangat mulia di sisi Allah SWT, walaupun Nabi SAW bukan di kalangan orang yang kaya.
Nabi tidak memilih untuk menjadi orang yang kaya. Kalau Nabi SAW nak pilih jadi orang kaya, sudah lama Nabi menjadi orang kaya. Nah, berapa banyak masyarakat jahiliah ketika Nabi SAW berdakwah menawarkan kekayaan kepada Nabi, menawarkan takhta kepada Nabi, menawarkan akan kedudukan yang tinggi kepada Nabi, menawarkan kemewahan-kemewahan dunia kepada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW tidak memilih untuk menjadi orang yang kaya. Namun Nabi SAW, walaupun Nabi bukanlah orang yang kaya, tapi Nabi SAW orang yang kaya bersedekah. Itu tandanya bukanlah tunggu kita kaya baru kita nak sedekah. Maksudnya sedekah ini datang daripada hati, kita berikan kepada orang yang memerlukan setakat sekadar mana yang kita ada. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengira berapa banyak kita sedekah, tapi berapa ikhlas kita sedekah. Nah, berapa ikhlas kita sedekah, maka itulah nilai yang akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diganjarkan pahala kepada orang yang bersedekah. Kemudian kata guru kita, maka zakat adalah kewajipan. Nah, zakat itu adalah benda yang wajib, dan selain zakat adalah sukarela, iaitu perkara yang sunat dengan apa jua bentuk harta dan aset yang diberikan. Apa sahaja yang kita berikan, kita sedekahkan pen kepada seorang anak murid kita. Ni cikgu bagi pen hadiah, kita namakan sebagai hadiah. Nah, ianya ada satu sedekah. Nah, kita berikan kain pelekat kepada orang tua kita, hadiah, ia namakan sebagai satu sedekah. Nah, apa sahaja harta yang kita berikan, yang milik kita, yang kita berikan kepada orang lain. Jadi harta yang bukan milik kita, kalau kita berikan kepada orang lain, itu tidak dinamakan sedekah. Kerana sedekah itu adalah daripada harta milikkan kita, yang kita miliki, yang kita punya, kita berikan kepada orang lain yang kita rasa dia layak untuk menerima, ataupun orang yang kita sayang, ataupun orang yang memerlukan saat ketika tersebut. Maka amalan ini adalah amalan yang sangat mulia, yang perlu dititik beratkan oleh setiap individu Muslim dan juga Muslimah. Kata guru kita, oleh itu kita perlu mengambil berat beberapa perkara. Jadi kita masuk terus kepada adab-adab bersedekah. Kenapa perlu kepada adab dalam bersedekah? Kenapa perlu kepada adab dalam bersedekah? Bagi je lah. Dalam bahasa kita ni orang mudah. Zaman lah orang nak mudah. Bagi je lah. Nak fikir pula bab adab-adab dan sebagainya ni, nak mengaji pula adab-adab sedekah apa semua. Apa kepentingan kita belajar dan mengetahui adab sedekah? Kata ulama, kepentingan kita mengetahui adab, kepentingan kita mengetahui adab bersedekah adalah kita hendak qabul minallahi azza wa jalla. Kita nak amalan yang kita buat itu mendapat istijabah minallahi azza wa jalla, mendapat perkenan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wa ridhaih, dan juga keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu adab ini dia seolah-olah satu benda yang akan menyingkap akan amalan tersebut dan diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amalan yang diterima oleh Allah. Maka dengan adanya adab-adab tersebut, dengan kita menjaga adab-adab tersebut, maka amalan yang kita buat itu walaupun kecil, walaupun sedikit, tetapi ianya diterima oleh Allah, maka itu lebih besar. Berbanding dengan amalan kita buat besar, ataupun jumlah kuantiti yang kita berikan kepada orang, 100 beg beras, 100 kilo gula, 100 kilo garam. Tapi tidak diiringi dengan adab-adab Islam dalam bersedekah, boleh jadi ketika tersebut tak ada satu nilai pun qabul, penerimaan daripada Allah Subhanahu Taala, maka kita akan jadi orang yang rugi. Orang yang rugi. Rugi sebab apa? Amalan yang kita rasa sedekah ini Allah Taala terima, tapi tidak diiringi dengan adab-adab, maka amalan itu tidak diterima oleh Allah. Maka sedekah itu tidak menjadi satu perkara yang besar untuk menyelamatkan dia di negeri akhirat, ataupun untuk diberikan kepada dia akan banyaknya ganjaran daripada pahala sedekah tersebut. Jadi adab itu sangatlah penting, maka kita akan terus membacakan adab-adab bersedekah tersebut. Yang pertama, kata guru kita, bersedekah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah.
Jadi kita bersedekah ini adalah niat kita mendekatkan diri kepada Allah dengan maksud lillahi ta'ala. Nah, ikhlasun niyyah lillahi ta'ala. Nah, perkara yang paling penting sekali. Innamal a'malu binniyat. Nah, setiap amalan itu dimulai dengan niat, maka niat kita bersedekah itu ikhlasun niyyah lillahi ta'ala, iaitu kita mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu taala. Dalam masa yang sama kita hendak mendekatkan diri kita kepada Allah, kerana Allah SWT sebut dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Kita tahu bahawasanya harta yang kita ada lebih-lebihan ini, maka kita perlu berikan kepada orang yang memerlukan, orang yang kurang, orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang memerlukan tersebut kita sampaikan. Kerana apa? Ianya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua, mengelakkan perkara yang menyinggung perasaan fakir miskin, seperti mengungkit pemberian, menyakiti atau merendah-rendahkan. Jadi ketika mana kita memberikan sedekah, kita menyampaikan infak, janganlah kita sampai menyinggung perasaan fakir miskin. Ada setengah orang dia rajin, dia bagus nak bagi kepada orang, dia suka derma, tapi dia buat perkara yang tidak elok di dalam derma tersebut, dia memperlekehkan orang tersebut. Hang ni tu dia lah, aku suruh kerja, hang tak mau nak kerja. Hang alasan ni, nak ambilkan hang RM50. Maksudnya dia bagi RM50 tersebut, tapi dalam keadaan dia telah memperlekehkan, memperendahkan orang yang diberikan RM50 tadi. Nah, maka ianya lari daripada adat Islam. Baginda Nabi SAW tidak pernah memperlakukan perkara demikian dalam hidup Nabi SAW. Nabi SAW melihat manusia ini adalah sama. Semua hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu diberikan layanan yang baik. Tidak ada manusia yang mana Nabi SAW memperlakukan perkara tidak baik. Itu bukanlah sifat Nabi SAW. Jadi kita nak tiru siapa? Dalam kita nak tiru sedekah baginda Nabi SAW, kena tiru juga akhlak bersedekah baginda Nabi SAW. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Surah Al-Baqarah ayat 264. Apa maksudnya? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu. Nampak? Allah Subhanahu Wa Taala beri pesan kepada orang yang beriman. Nah, alhamdulillah orang yang suka sedekah ni insya-Allah tergolong dalam golongan orang yang beriman. Namun di sana ada tahzir, ada peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Nah, jadi Allah SWT berpesan, kalau kita nak bagi sedekah sehingga pahala sedekah itu diberikan oleh Allah SWT untuk menerima sedekah kita tersebut, maka jangan kita menyebut-nyebut perkara yang tidak disukai oleh penerima sedekah tersebut. Kita menyakiti hati penerima sedekah tersebut, maka itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Perbuatan yang demikian boleh menghilangkan pahala sedekah. Kata Allah SWT, seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana riak kepada manusia. Jadi dia menafkahkan, dia memberikan harta dia kerana riak, habis.
Riya ini adalah satu sifat yang menjauhkan diri dia dengan Allah SWT. Nampak amalan itu amalan mendekatkan diri kepada Allah. Memberikan sedekah itu asalnya tujuannya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Amalan-amalan sunat ini adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi apabila dia menyakiti hati orang yang menerima sedekahnya, memperlekehkan, menyebut kerendahan akan kepribadian orang yang menerima akan sedekah tersebut, maka sedekah itu dikira tidak ada pahala, tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Maka tidak ada nilai itu seperti orang yang riak. Orang yang riak ni maksud dia apa? Dia nak orang puji. Dia buat bukan lillahi ta'ala tapi buat linnas, kerana manusia. Dia buat sesuatu perkara itu kerana manusia. Dia sedekah kerana manusia, bukan sedekah kerana Allah. Maka tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi orang yang riak ini, dia ini adalah orang yang tak tahu bahawasanya dia itu bertuhankan Allah, dan juga dia akan menghadapi hari akhirat di muka pengadilan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dibimbangi amalan yang baik tapi dengan cara yang tidak baik, cara yang tidak kena, niat yang tidak baik, niat yang tidak kena, maka ianya dia akan diazab di hari akhirat kelak. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Maka tidak menguasai satu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi maksudnya apa? Allah SWT bagi perumpamaan. Orang yang sedekah tapi menyakiti hati orang yang menerima, dan juga orang yang bersedekah tapi dia riak. Umpama apa? Umpama sebiji batu yang mana batu itu licin, kemudian di atas batu itu tanah, kemudian datangnya air hujan yang mana apabila terkena tanah di atas batu tadi, maka menjadikan batu itu licin kembali. Maksud dia apa? Maksud dia asal kita kosong, tapi kita buat sedekah, maka dapat pahala dari sisi Allah. Tapi bila niat kita tidak baik, riak kepada Allah SWT, maka seolah-olah air hujan tadi itu telah menghilangkan akan pahala kita yang bersedekah tersebut. Maka tidak ada apa-apa. Sedekahlah banyak mana pun, berapa ribu kilo pun, berapa ratus kilo jenis makanan pun, maka ianya akan mendatangkan ketidakberhasilan kepada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah melibatkan kerugian kita saat kita membuat satu amalan tapi tidak diselangi ataupun tidak dilihat dengan adab-adab ataupun cara tata sila yang benar untuk amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian adab yang ketiga adalah merahsiakan sedekahnya. Jadi orang yang nak memberikan sedekah ini adalah orang yang dia merahsiakan sedekahnya. Sebab apa? Nak jaga niat tadi. Bila dia bersedekah, bila dia infak, bila dia beri sumbangan, dia nak jaga niat dia, maka dia sembunyikan. Dia tak akan cerita kepada orang lain akan sedekahnya. Dia tak akan bagi tahu kepada orang lain. Bahkan dia tak bagi tahu pun kepada orang yang walaupun rapat dengan dia. Kerana apa? Kerana ini baini wa bainallah. Ini adalah di antara aku dengan di antara Allah. Allah saja yang maha mengetahui akan kebaikan sedekah yang aku buat ini. Kerana apa? Kerana dia nak jaga keikhlasan dia bersedekah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka baginda Nabi SAW berpesan, la tadri shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Kata Nabi SAW, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan akan tangan kanannya. Maksudnya apa? Tangan kanan yang memberi, tangan kiri yang duduk dekat pun tidak mengetahui apa yang dikeluarkan daripada tangan kanan yang diberikan kepada orang tersebut. Jadi tandanya apa? Ini mubalarah baginda Nabi SAW dalam ucapan, dalam sabdaan Nabi SAW nak bagi tahu apa? Tangan yang sebelah kiri pun tak tahu apa yang tangan kanan buat. Tandanya apa? Orang yang rapat dengan kita pun tak tahu akan kebaikan yang kita buat. Kita tak cerita. Sebab apa? Kita nak jaga niat kita,
kita nak merahsiakan, biarlah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang menilainya, dan kita insya-Allah di saat ketika tersebut mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian adab yang keempat, mengeluarkan sebarang sedekah daripada miliknya yang terbaik. Nah, yang ni perkara yang sangat penting, yang jarang kita lakukan. Sedekah ini adalah perkara yang sunat, dan kata Nabi SAW, innal abda iza tasaddaqa min tayyibin taqabbalaha Allahu minhu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba apabila dia bersedekah dengan harta yang baik, dengan pemilikannya yang baik, maksudnya yang halal dan tayyibah. Nah, daripada pemilikan yang halal dan juga tayyib, kan, maka kata Nabi SAW, taqabbalaha Allahu minhu, maka Allah SWT akan menerimanya. Nah, kita faham bahawasanya sesuatu perkara yang bersifat dengan ibadat kena jaga, mestilah daripada sumber yang halal. Kita nak makan pun daripada sumber yang halal, maka kita nak berikan kepada orang lain pun mestilah daripada sumber yang halal. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah baik dan tidak menerima selain daripada perkara-perkara yang sumbernya adalah baik. Maksudnya sumbernya adalah halal. Jadi sedekah dengan harta yang halal, dan juga sedekah dengan harta yang terbaik, yang paling terbaik. Al-Imam Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah telah membeli 2 pasang baju. Kita lihat kisah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia membeli 2 pasang baju. Baju yang pertama harganya 4 dirham. Manakala baju yang kedua harganya 2 dirham. Manakala kemudian beliau, yakni Imam Ali bin Abi Talib, mengambil baju yang lebih murah dan memberikan baju yang lebih mahal kepada khadamnya. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah membeli 2 baju, yang harga satu baju 2 dirham, yang satu lagi harganya adalah 4 dirham. Baju yang harga 2 dirham itu diambil pakai oleh Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan harga baju yang 4 dirham itu diberikan kepada khadamnya. Maksudnya dia berikan akan sedekah daripada belian bajunya itu dengan harga yang lebih mahal kepada khadamnya. Ini tandanya apa? Tandanya dia adalah sangat-sangat memberikan perkara yang terbaik kepada khadamnya. Kemudian perkara yang kelima, tidak menganggap apa yang diberi itu banyak, kerana Allah Ta'ala akan menggantikan berlipat kali ganda untukmu. Jadi dia merasakan bahawasanya apa yang diberikannya itu adalah perkara yang semuanya akan dibalas kembali oleh Allah. Bukannya Allah, aku ni rugilah, bagi RM5, bagi RM1 pun tak apa. Nah, abang kata apa? Nah, abang kata rasa rugi. Nah, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganti kepada dia dengan lebih banyak daripada apa yang dia berikan kepada orang tersebut. Firman Allah SWT, "Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal amsaktum khasyatal infaq wa kana al insanu fatura." Surah Isra ayat 100. Kata Allah SWT, katakanlah, seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, nescaya pembendaharaan itu kamu tahan, kerana takut membelanjakannya. Manusia itu adalah sangat kikir, sangat kedekut. Nah, abang kata apa? Manusia ni sifatnya kedekut, bakhil. Sifat bakhil, sifat kedekut. Tapi keluarkan diri kita daripada sifat tersebut, maka kita menjadi seorang mukmin yang sejati. Keluarkan daripada sifat kedekut, sifat bakhil tersebut, maka kita terkeluar daripada golongan yang kedekut tersebut. Maka inilah seorang muslim yang sejati. Kemudian perkara yang keenam, perkara yang terakhir adalah elakkan menunjuk-nunjuk, inginkan populariti dan imej palsu, kerana semua ini membatalkan pahala sedekahmu. Jadi kita kena faham bahawasanya ayat Al-Quran tersebut
telah memberikan tahzir, peringatan kepada kita, inzar kepada kita, apabila kita nak bersedekah, makalah jangan kita menunjuk-nunjuk. Biarlah kita bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri pun tidak mengetahui. Biarlah orang yang dekat dengan kita pun tidak mengetahui terhadap apa yang kita sedekahkan. Janganlah kita menunjuk-nunjuk terhadap apa yang kita berikan kepada orang lain, dibimbangi kita ini akan mengubah niat kita daripada niat yang baik kepada niat yang tidak baik, maka akan menjadikan kita itu adalah orang yang sangat rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setakat itu saja pertemuan kita pada kali ini. Insya-Allah pertemuan yang akan datang kita akan panjangkan lagi dengan adab-adab menaiki kenderaan dan seumpama dengannya. Masa kita dah tamat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberikan kebaikan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma ja'alna min ahli khair, Allahumma ja'alna min jannatika ya Allah ya Rahman ya Rahim ya akramal akramin ya badi'as samawati wal ardh ya zal jalali wal ikram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan juga lemah daripada kebodohan dan kejahilan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.